Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya anda satu soalan. Adakah sekarang anda sedang bayar Apple untuk iCloud dia ataupun maybe Google untuk dia punya Google Photo setiap bulan? Latest saya cek harga iCloud untuk Apple punya 200GB anda kena bayar RM11 Malaysia, manakala untuk 2TB anda kena bayar RM40 Malaysia. Katakan satu keluarga anda, mak anda, ayah anda, adik anda dan anda sendiri langgan 2TB setiap orang sebab suka ambil gambar kan. Nak makan tu mesti ambil gambar dulu. Anda akan bayar RM5,760 Malaysia untuk 3 tahun. Dan ketahuilah anda satu keluarga dalam keadaan yang rugi sebab kita ada satu alternatif lain yang jauh lagi murah dan jauh lagi selamat. Dia punya murah tu bukan sikit-sikit tapi lebih kurang RM1,500 Malaysia. Solution yang saya maksudkan kepada anda ni ialah anda kena guna NAS, NAS, macam contoh Synology DiskStation DS920 Plus. Saya yakin ini adalah solution yang ramai gila orang cari tapi tak ramai orang tahu. That's why saya decide untuk buat video kali ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, first kali saya nak recap apa itu NAS. NAS adalah singkatan kepada Network Attached Storage, NAS. Dalam bahasa kampung dia, kita ambil sebiji hard disk, kita cucuk dekat router rumah kita dan kita sambungkan dia ke internet. So, dekat mana-mana sahaja kita berada, kita boleh akses ke dalam hard disk tu. Tak kisahlah kita nak download gambar ataupun file ataupun kita nak simpan gambar dari smartphone kita ke dalam hard disk tu. As long as ada connection internet lah. Sebiji sama dengan apa yang Apple buat dekat iCloud, sebiji sama dengan apa yang Google buat dekat Google Drive. Bezanya kalau NAS ni kita own that hard disk, kita memiliki server tersebut, tapi kalau iCloud yang memiliki server adalah Apple. Jadi kalau apa-apa terjadi dekat Apple, kita punya data yang kita simpan dalam iCloud tadi, possibility untuk hilang ataupun rosak ada. Anda jangan fikir yang macam Apple adalah sebuah company yang besar. Mustahil benda buruk berlaku terhadap mereka. Anda tengok saja 2 minggu lepas Facebook baru sahaja kerugian sebanyak 6 bilion USD. That's why kita tak boleh ada satu perasaan yang data yang kita simpan di dalam iCloud ataupun Google Drive ataupun maybe Microsoft OneDrive tu selamat. Tak boleh ada benda tu. Plus, bila kita simpan di dalam server orang lain ataupun hard disk orang lain tu, privacy kita tak terjamin sangat. Betul, saya tak nafikan ada agreement yang mengatakan Apple, Google tidak akan kacau data pengguna. Saya tak nafikan memang ada agreement tersebut, tapi anda boleh baca berita-berita terdahulu. Banyak kali dah Apple kantoi dia tengok data yang disimpan oleh pelanggan. Dia punya Siri tu, dia bukan sahaja record apa yang kita borak dengan kawan kita, dia bukan record kita punya penggunaan dekat smartphone, even ada yang dia record macam bila kita ber-MM dengan pasangan kita. Anda boleh baca berita tu. Saya tak tipu anda. Okey, balik pada topik asal kita, iaitu NAS, NAS ni. Ini ialah salah satu NAS yang kita boleh dapat dalam pasaran sekarang dan sangat-sangat berbaloi, iaitu Synology DiskStation DS920 Plus. Nak senang faham, anda boleh anggap dia macam mini PC ataupun mini server lah. Dalam kotak ni dia dah ada motherboard, dia dah ada RAM, dia dah ada kipas, kemudian dia dah ada power supply. Cuma kita kena tambah hard disk ikut kapasiti yang kita nak ataupun kita boleh tambah SSD. Dekat Synology DiskStation DS920 Plus ni, kita boleh masukkan 4 biji hard disk saiz 3.5 inci dekat bahagian hadapan, senang gila. Lepas tu dekat bahagian hadapan ni juga ada power button, kemudian ada USB-A port dan atas tu ada notification LED. Dekat belakang pula ada 2 kipas yang bersaiz 8.9 inci
kunci, ada 2 port LAN untuk backup, satu untuk backup. Lepas tu ada satu eSATA port dan ada satu USB-A. Manakala dekat bawah tu ada 2 slot untuk kita masukkan NVMe SSD. Cara setup Synology DiskStation DS920 Plus ni simple je. Nak guna smartphone pun tak ada masalah. Cuma first kali kita kena masukkan hard disk ke dalam NAS ni. Dalam video kali ni saya guna hard disk dari Synology sendiri 8TB 2 biji. Dan lepas kita dah masukkan hard disk ke dalam NAS ni, kita turn on dia, kita sambungkan line internet, kabel LAN, ikut kabel LAN. Lepas tu kan dekat smartphone kita download apps DS Finder dari Play Store ataupun App Store. Buka apps ni dan dia akan automatic cari NAS yang connect dengan internet rumah kita. But make sure yang smartphone kita pun connect dengan Wi-Fi ataupun network yang sama. Macam ni, dia dah jumpa. Cuma kalau anda baca dekat bawah tu, dia tulis not installed, which is dia rujuk kepada operating system. So kita kena install dulu dia punya OS. Klik sahaja install, dia akan tolong kita download dari dia punya website. Bagi je dia buat kerja dia, kita goyang kaki pun tak ada masalah. Lepas dah siap install bagai tu, barulah kita buat Quick Connect ID. Quick Connect ID ni dia akan jadi web address. Katakan ada orang nak masuk ke dalam NAS kita nak share file dengan dia, kita bagi dekat dia kita punya web address tadi, www.quickconnect.to/ kita punya Quick Connect ID tadi. So dia boleh akses ke dalam kita punya NAS. Actually kan, saya kenal NAS ni dari 2013 lagi. Saya tahu kegunaan dia macam mana. Tapi bila tengok cara setup dan cara guna dia, saya memang garu kepala lah. Ketika tu saya tak nampak pun yang NAS ni boleh digunakan oleh orang persendirian. Kalau nak guna dekat office, mungkin okey. Sebab dekat office kan kita punya own technician yang boleh buat benda-benda complicated macam ni. Tapi nak guna dekat rumah, nak setup untuk mak ayah kita, bagi saya mustahil lah. Tapi cuma bila saya guna DiskStation DS920 Plus ni, saya terkejut betapa senangnya nak setup NAS untuk tahun 2022 dan betapa senangnya nak guna dia. Trust me, kalau mak ayah kita dia tak pandai benda-benda complicated pun, as long as dia pandai guna smartphone, dia pandai download apps, dia pun boleh guna NAS macam Synology DiskStation DS920 Plus ni. Simple gila. UI dia pun, user interface dia pun friendly. Serius guys, serius. Kalau dulu tak ada ikon-ikon bagai ni, semua teks macam kita buat coding dah. Kalau kita pandai setup NAS ataupun pandai guna NAS pada tahun 2013, kita boleh riak ataupun kita boleh takabur dekat kawan-kawan kita yang kita dah pandai programming. Hakikatnya kita just navigate file ke file menggunakan coding. Itu sahaja, bukan programmer pun. Okey, settle bab setup NAS. Persoalannya sekarang macam mana nak simpan data macam file ataupun gambar dari smartphone kita ke NAS yang kita setup tadi. Actually ada dua cara, yang susah dan juga yang senang. Kalau yang susah tu, kita kena masuk ke dalam web address Quick Connect ID tadi guna browser dan masukkan file secara manual. Cuma cara ni saya tak recommend sangat. Lagi-lagi kalau anda nak share NAS anda dengan mak, ayah ataupun adik anda dekat rumah lah. Yang paling senang, kita just guna apps yang Synology buat untuk kita. Sebagai contoh, Synology Photo. Synology Photo ni adalah apps untuk kita simpan ataupun save gambar lah. First kali kita install dulu Synology Photo dekat dalam NAS ni. Yang ni tak apa, yang ni kita sendiri buat. Ayah mak kita tak perlu buat pun benda ni. Lepas dah siap install ke dalam NAS, kita ambil telefon mak kita, ayah kita tadi, buka dia punya App Store ataupun Play Store, download Synology Photo, masukkan Quick Connect ID yang kita buat tadi dan masukkan username dan juga password mak ayah kita. Bab ni nanti saya cerita kejap lagi. Cuma once kita dah masuk username dan juga password mak ayah kita dah boleh upload gambar yang dia ambil dekat smartphone dia, boleh upload ke NAS DiskStation DS920 Plus kita. Contoh lagi kan, katakan kita nak simpan file, macam kita simpan dekat Google Drive,
Cara dia sama juga. Kita first kali dekat dalam NAS tu kita install Synology Drive. Lepas tu kita ambil telefon mak ayah kita, adik kita, kita cari apps yang diberi nama Synology Drive, masukkan Quick Connect ID, lepas tu letak username, letak password, then kita good to go. Kita dah boleh upload file-file PDF ke dalam Synology Drive ni. Seriously, senang gila, dan sebenarnya ada banyak lagi apps yang Synology sediakan kepada kita, cuma kita kena explore. Cara guna dia simple, sama dengan tadi. First kali kita kena masuk ke dalam Synology DiskStation DS920 Plus, install dia punya apps dekat situ. Once dah settle install dalam NAS, apa yang kita kena buat? Ambil smartphone ayah, mak, adik, kucing kita, cari apps yang kita nak guna tu dalam App Store ataupun Play Store, masukkan Quick Connect ID, masukkan username, masukkan password, you are good to go, brother. Sekarang kita dah tahu, yang pertama, NAS ni sebenarnya untuk satu jangka masa yang panjang dia lagi murah dari iCloud ataupun Google Drive. Yang kedua, kita tahu cara nak set up NAS ni simple gila. Yang ketiga, kita pun dah tahu cara nak guna dia, tak complicated pun sebenarnya. Persoalannya sekarang yang keempat ni, macam mana kita nak share, kita nak create ID untuk mak ayah kita, nak bagi dekat kucing kita guna. Sebab to be honest dengan anda, NAS ni kalau nak guna personal, nak guna seorang diri ataupun dua orang, memang tak berbaloi lah. Dia akan jadi lagi mahal kalau nak dibandingkan dengan iCloud ataupun Google Drive. So nak tak nak kita kena guna dia ramai-ramai. Kita kena guna dengan mak, ayah, adik, at least 4 orang dah berbaloi kalau kita nak bandingkan dengan iCloud. Based on calculation yang saya buat kan, kalau anda letak timeline selama 3 tahun, subscribe iCloud 8TB, kos akan jadi sekitar RM5,760 Malaysia. Tapi kalau anda guna Synology DiskStation DS920 Plus, yang mana harga dia dalam RM2,600 Malaysia, dan tambah sebiji hard disk 8TB, kos anda dalam RM1,680 Malaysia, total akan jadi RM4,280 Malaysia. Seorang nak guna 8TB sebulan, macam tak logik kan? That's why nak tak nak anda kena kongsikan dengan 4 orang. Sekurang-kurangnya 4 orang. Ataupun maybe anda ada syarikat kecil, anda nak share dengan 5 hingga 10 orang staff anda pun berbaloi sangatlah. So, macam mana nak share NAS dengan orang lain? Ini pun simple guys. Anda pergi ke control panel. Yang ni anda kena guna browser lah. Masuk ke Quick Connect ID yang kita buat tadi. Pergi ke bahagian control panel, pilih user and group. Dekat sini kita boleh create ID untuk mak, ayah, adik, kawan baik kita, kawan kepada kawan baik kita, kucing kita. Tak ada masalah, langsung tekan create. Lepas tu buat dia punya username and password. Settle. And yang best lagi kan tentang NAS ni, kita boleh set user tu punya akses. Dia ni, dia punya capacity download, upload ni berapa gigabyte. Kita boleh baiki benda tu. Lepas tu kalau dalam Google, dalam Synology Photos tadi, dia boleh upload gambar ataupun dia boleh download sahaja. Kita pun boleh set dia punya kuasa tu macam mana. And macam saya bagi tahu tadi, maybe kita ni sayang mak kita lebih, kita boleh bagi kepada mak kita kapasiti yang lebih besar. Maybe mak kita 1TB, ayah kita sayang sikit je, so kita bagi kurang sikit 800GB. Dan itu pun boleh buat. Ini sebagai contoh sajalah. Dan bila user dah ada ID dan password tadi, dia boleh akses ke dalam NAS ni guna Quick Connect ID, ataupun dia boleh install je mana-mana apps dari Synology macam saya cerita tadi lah. That's why cara guna NAS untuk tahun 2022 ni simple gila guys. NAS ni bagi saya menarik dah. Saya yakin ramai yang cari solution ni tapi maybe tak tahu, ataupun maybe dah tahu cuma nak beli NAS ni mahal. Kita tak boleh bayar dia secara ansuran. Kita kena bayar RM4,000 setongkol macam tu. Beza dengan iCloud ataupun Google Drive ataupun Dropbox, kita boleh bayar dia secara ansuran, so kita tak rasa lah. Walaupun kalau kita tengok pada satu jangka masa yang panjang macam 3 tahun macam tu, iCloud ni lagi mahal kalau nak dibandingkan dengan NAS. In case anda tertanya kenapa saya selalu sebut 3 tahun, sebab macam Synology DiskStation DS920 Plus, warranty dia 3 tahun. And saya check juga dekat Shopee, dekat dia punya official store tu, kita boleh beli secara ansuran juga. Kita boleh bayar guna Shopee Pay Later, lepas tu kita boleh buat installment kad kredit. So
harga tak jadi isu lah kot. Plus untuk NAS ni, Synology DiskStation DS920 Plus ni, kalau tak nak guna 8TB pun tak ada masalah. Nak guna 256GB pun okey. Even kalau ada SSD 128GB NVMe, boleh cucuk masuk dekat bawah dia. No problem punya lah. In case anda berminat untuk beli Synology DiskStation DS920 Plus ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.